Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Fahdi binti Sulaiman bersama Wahidah binti Masaid dan Rina Fahizan binti Muhammad Syukri akan membentangkan tajuk pandangan pelajar tentang penggunaan ayat Al-Quran kepada pelajar bukan Islam semasa pengajaran khusus komunikasi dan penyiaran Islam. Sebagai pengenalan, Al-Quran merupakan kitab suci dan petunjuk kepada umat Islam di seluruh dunia. Dalam pendidikan Al-Quran menjadi sumber kepada pendidik untuk mencari panduan pendidikan, dasar, kaedah, falsafah dan matlamat pengajaran. Khusus komunikasi dan penyiaran Islam adalah khusus wajib yang terbuka kepada semua pelajar termasuk pelajar bukan Islam. Kesepaduan ilmu dengan menggunakan ayat Al-Quran dalam proses pengajaran telah menjadi tanda tanya kerana tidak semua pelajar beragama Islam. Pernyataan masalah. Khusus komunikasi dan penyiaran dalam Islam adalah khusus wajib bagi pelajar semester 5 dan semester 6 di Politeknik seluruh Malaysia. Kurikulum khusus ini untuk membentuk dan membina kepribadian pelajar yang bersifat holistik dan mampu mencerna semua maklumat berkaitan isu semasa di samping mempunyai kemahiran komunikasi, menyuarakan pendapat dan mampu membentuk keyakinan dalam diri. Pengkaji merasakan adalah perlu pandangan pelajar terhadap khusus ini dikaji dan dianalisis. Pengkajian ini penting untuk meninjau apakah pandangan pelajar tentang penggunaan ayat Al-Quran semasa pengajaran dari sudut kepercayaan agama, dari sudut penambahan ilmu dan dari sudut perpaduan. Objektif kajian. Pertama, mengenal pasti pandangan pelajar tentang penggunaan ayat Al-Quran kepada pelajar bukan Islam semasa pengajaran dari sudut kepercayaan agama. Kedua, mengenal pasti pandangan pelajar tentang penggunaan ayat Al-Quran kepada pelajar bukan Islam semasa pengajaran dari sudut penambahan ilmu. Dan ketiga, mengenal pasti pandangan pelajar tentang penggunaan ayat Al-Quran kepada pelajar bukan Islam semasa pengajaran dari sudut perpaduan. Persoalan kajian. Secara khususnya, kajian ini cuba menjawab persoalan berikut. Pertama, apakah pandangan pelajar tentang penggunaan ayat Al-Quran kepada pelajar bukan Islam semasa pengajaran dari sudut kepercayaan agama? Kedua, apakah pandangan pelajar tentang penggunaan ayat Al-Quran kepada pelajar bukan Islam semasa pengajaran dari sudut penambahan ilmu? Dan ketiga, apakah pandangan pelajar tentang penggunaan ayat Al-Quran kepada pelajar bukan Islam semasa pengajaran dari sudut perpaduan? Kepentingan kajian. Melalui kajian yang dijalankan, diharapkan dapat membantu memberi maklumat dan panduan kepada Jabatan Pengajian Am khasnya dan Jabatan Pengajian Politeknik umumnya mengenai pandangan pelajar tentang penggunaan ayat Al-Quran kepada pelajar bukan Islam semasa pengajaran dari sudut kepercayaan agama, dari sudut penambahan ilmu dan dari sudut perpaduan. Batasan kajian. Kajian ini mempunyai batasan tertentu. Antara batasan kajian ialah: pertama, kajian ini dilakukan hanya terhadap pelajar semester 5 dari kelas DLS 5 dan DAD 5, pelajar Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah sahaja dan tidak melibatkan politeknik lain. Kedua, kajian ini hanya dilakukan terhadap pelajar yang mengambil kursus DUA 6022 Komunikasi dan Penyiaran Islam sahaja. Ketiga, kajian ini hanya memberi tumpuan terhadap pandangan pelajar tentang penggunaan ayat Al-Quran kepada pelajar bukan Islam semasa pengajaran dari sudut kepercayaan agama, dari sudut penambahan ilmu dan dari sudut perpaduan. Justru itu, ia tidak membincangkan isu lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Fakizah binti Muhammad Syukri. Saya akan meneruskan pembentangan pada hari ini berkaitan dengan ulasan kajian lepas ataupun lebih dikenali sebagai literature review. Apa yang kita lihat ialah dari segi matlamat falsafah pendidikan negara adalah untuk melahirkan pelajar yang memiliki ciri-ciri insan yang cemerlang dunia di akhirat. Bagaimana kita nak jadikan seseorang pelajar itu cemerlang dunia akhirat? Oleh itu, kita boleh lihat kurikulum pendidikan dia telah mengetengahkan konsep pendidikan bersepadu yang bermatlamatkan ilmu wahyu atau Al-Quran sebagai sumber asas. Okey, dan kita boleh lihat dari segi beberapa pengkaji telah membuat penyelidikan berkaitan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran Al-Quran yang menggunakan Al-Quran sebagai sumber dalam pengajaran termasuk kepada orang-orang bukan Islam. Okey, sebab itulah sebab apa? Sebab Al-Quran dia merupakan sumber asas dan dia boleh disampaikan kepada semua orang. Semua orang, tak kira siapa-siapa, tak kira bangsa, tak kira agama. Jadi di situ kami rasa bertanggungjawab untuk membuat satu kajian yang meninjau apa yang difikirkan oleh pelajar bukan Islam, pelajar bukan Islam di Polisas dalam penggunaan ayat-ayat Al-Quran dalam subjek komunikasi ini. Okey, seterusnya kita lihat kepada metodologi kajian. Kaedah kajian yang kami gunakan ialah mengikut kaedah tinjauan untuk mengetahui pandangan pelajar tentang penggunaan ayat Al-Quran kepada pelajar bukan Islam semasa pengajaran. Kemudian dari segi instrumen kajian, kami menggunakan satu set soal selidik yang telah dibahagikan kepada 4 bahagian, yang mana soal selidik kami mempunyai 4 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C dan juga bahagian D. Soal selidik ini dia menggunakan skala Likert 5 poin, iaitu sangat tidak setuju, tidak pasti setuju dan sangat setuju. Tetapi untuk mengelakkan responden membuat pilihan yang ketiga, iaitu tidak pasti, skala Likert yang telah kami pilih ialah dipindah kepada 4 poin saja, iaitu skala ini menggunakan sangat tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Kerana dia boleh memudahkan pengumpulan maklumat, kerana responden hanya perlu memilih 4 sahaja daripada 5 tadilah. Dan kumpulan sasaran kami ialah kepada pelajar semester 5 yang mengambil kursus komunikasi dan penyiaran Islam di 2 buah jabatan di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah bagi sesi Jun 2019, iaitu Jabatan Kejuruteraan Antrik dan juga Jabatan Perdagangan, yang mana sasaran iaitu 44 orang pelajar lelaki dan 29 orang pelajar perempuan. Okey, seterusnya kita pergi kepada perbincangan dan kesimpulan. Perbincangan kajian kami berkisarkan tentang hasil-hasil kajian telah dianalisis. Analisis data dilakukan secara deskriptif yang menunjukkan kekerapan dan peratusan untuk mengetahui pandangan pelajar tentang penggunaan ayat Al-Quran kepada pelajar bukan Islam semasa pengajaran. Antara data yang kami perolehi adalah berkaitan dengan analisis demografi responden, yang mana demografi responden duduk di bahagian A dalam soal selidik, yang mana benda ini mengandungi maklumat tentang diri responden lah. Okey, yang mana kalau kita boleh lihat bahagian ini mengkhususkan kepada jantina, jabatan bangsa dan agama responden. Kalau kita boleh lihat dari segi data yang diperolehi, iaitu seramai 60.3% mewakili lelaki dan 39.7% mewakili perempuan dari 73 orang responden dari Jabatan Kejuruteraan dan Jabatan Perdagangan. Okey, responden mewakili 89% berbangsa Melayu, 1.4% berbangsa Cina dan 6% dari bangsa India dan 1% dari Bumi Putera. Okey, data itu kami tunjukkan dalam bentuk jadual untuk lebih mudah difahami lah. Okey, di mana kita ada kekerapan dan peratusan, dan kita ada beberapa item dalam soal selidik bahagian A, iaitu kita ada jantina dari segi jabatan, bangsa dan juga agama. Okey, jantina lelaki 60.3%, perempuan 39.7%. Dari segi jabatan, Jabatan Kejuruteraan Elektrik 54.8%, Jabatan Perdagangan 45.2%. Dari segi bangsa pula, Melayu 89.0%, Cina 1.4%, India 8.2% dan Bumi Putera 1.4%. Okey, apa kalau kita lihat dari segi bangsa, Melayu melebihi bangsa-bangsa lain yang mengambil
yang mengambil kursus ini. Okey, kemudian kita pergi kepada agama. Kalau kita lihat juga agama Islam 49%, Hindu 8.2%, Buddha 1.4% dan Kristian 1.4%. Dan dari segi agama juga Islam pelajar Islam ramailah yang mengambil kursus ini, tetapi ada juga bangsa-bangsa lain. So kita nak lihat ialah dari segi bangsa dan agama lain apa pandangan mereka terhadap penggunaan ayat Quran dalam kursus ini dalam pengajaran lah. Okey, untuk itu bagi saya sampai sini dulu dan saya serahkan kepada pembentang seterusnya iaitu Penurul Fuadi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan menyambung pembentangan ini iaitu analisis pandangan pelajar tentang penggunaan ayat Al-Quran kepada pelajar bukan Islam semasa pengajaran dari sudut kepercayaan agama. Bahagian B soal sidik mengandungi maklumat berkaitan pandangan pelajar tentang penggunaan ayat Al-Quran dari sudut kepercayaan agama. Jadual 2 menjelaskan tentang pandangan pelajar dari sudut kepercayaan agama. Berdasarkan jadual 2, penyataan menggunakan ayat Al-Quran bukan bertujuan memaksa memeluk Islam. Pengkaji mendapati bahawa 1.4% sangat tidak setuju, 1.4% tidak setuju, 21.9% setuju dan 75.3% sangat setuju. Bagi penyataan menggunakan ayat Al-Quran tidak menggugat agama yang dianuti pula, seramai 0% pelajar sangat tidak setuju, 5.5% tidak setuju, 37.0% setuju dan 57.5% sangat setuju. Penyataan penggunaan ayat Al-Quran hanya untuk mengetahui ajaran Islam sebagai agama rasmi negara, pengkaji mendapati 2.7% sangat tidak setuju. Tidak setuju 9.6%, setuju dan 64.4% sangat setuju. Pengkaji juga mendapati seramai 0% sangat tidak setuju 0%, setuju 27.4% dan 72.6% sangat setuju bagi penyataan penggunaan ayat Al-Quran melahirkan insan yang bernilai moral dan berjaya. Penyataan penggunaan ayat Al-Quran mengajar konsep bersyukur nikmat daripada pencipta, yakni Tuhan. Pengkaji mendapati seramai 0% sangat tidak setuju 0%, setuju 20.5% dan 79.5% sangat setuju. Sebagai kesimpulan, analisis jelas menunjukkan julat peratusan sangat setuju dan setuju tentang pandangan dari sudut kepercayaan agama adalah antara 20.5% hingga 79.5% dan peratusan sangat tidak setuju dan setuju adalah antara 0% hingga 2.7%. Analisis pandangan pelajar tentang penggunaan ayat Al-Quran kepada pelajar bukan Islam semasa pengajaran dari sudut kepercayaan agama dengan pernyataan penggunaan ayat Al-Quran bukan bertujuan memaksa memeluk Islam. Penggunaan ayat Al-Quran tidak menggugah agama yang telah dianuti. Penggunaan ayat Al-Quran hanya untuk mengetahui ajaran Islam sebagai agama rasmi negara. Penggunaan ayat Al-Quran melahirkan insan yang bernilai moral dan berjaya, dan penggunaan ayat Al-Quran mengajar konsep bersyukur dengan nikmat dari pencipta iaitu Tuhan diterangkan dalam bentuk jadual yang dipaparkan. Seterusnya, analisis pandangan pelajar tentang penggunaan ayat Al-Quran kepada pelajar bukan Islam semasa pengajaran dari sudut Analisis pandangan pelajar tentang penggunaan ayat Al-Quran kepada pelajar bukan Islam semasa pengajaran dari sudut penambahan ilmu dengan pernyataan pengajaran menggunakan ayat Al-Quran satu kaedah pembelajaran yang baru.
Pengajaran menggunakan ayat Al-Quran bersifat universal. Pengajaran menggunakan ayat Al-Quran bersesuaian dengan model pendidikan bersepadu. Pengajaran menggunakan ayat Al-Quran boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Pengajaran menggunakan ayat Al-Quran melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek dan rohani dipaparkan melalui peratusan dalam bentuk jadual ini. Seterusnya, analisis pandangan pelajar tentang penggunaan ayat Al-Quran kepada pelajar bukan Islam semasa pengajaran dari sudut perpaduan. Bahagian D soal sidik mengandungi maklumat berkaitan dengan pandangan pelajar tentang penggunaan ayat Al-Quran kepada pelajar bukan Islam semasa pengajaran dari sudut perpaduan. Analisis jadual 4 di bawah mendapati 0% pelajar sangat tidak setuju dengan penyataan mengamalkan konsep satu Malaysia dan bersedia menerima budaya lain. 1.4% tidak bersetuju, 38.4% setuju dan 60.3% sangat setuju dengan pernyataan ini. Bagi pernyataan penggunaan ayat Al-Quran mengajar lebih bersikap terbuka dan bertoleransi walaupun berbeza agama, pengkaji mendapati 0% sangat tidak bersetuju, 0% tidak bersetuju, 26% setuju dan 74% sangat setuju dengan pernyataan ini. Pernyataan pengajaran ayat Al-Quran sesuai sebagai panduan kehidupan semua manusia, pengkaji mendapati 0% sangat tidak bersetuju, 0% tidak bersetuju, 20.5% setuju dan 79.5% sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Pernyataan pengajaran menggunakan ayat Al-Quran membentuk suasana muhibah antara kaum dan agama pula, pengkaji mendapati 0% sangat tidak bersetuju, 0% tidak bersetuju, 32.9% setuju dan 67.1% sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Pengkaji mendapati pernyataan pengajaran menggunakan ayat Al-Quran merupakan sumber ilmu yang perlu dikongsi seramai 0% sangat tidak bersetuju, 0% tidak bersetuju, 23.3% setuju dan 76.7% sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Sebagai rumusannya, pandangan pelajar tentang penggunaan ayat Al-Quran kepada pelajar bukan Islam dari sudut perpaduan jelas menunjukkan julat peratusan pelajar bersetuju dan sangat bersetuju adalah antara 20.5% hingga 76.7%. Manakala julat peratusan pelajar sangat tidak bersetuju dan tidak bersetuju pula antara 0 hingga 1.4%. Bagi analisis pandangan pelajar tentang penggunaan ayat Al-Quran kepada pelajar bukan Islam semasa pengajaran dari sudut perpaduan dengan pernyataan mengamalkan konsep satu Malaysia dan bersedia menerima budaya lain, penggunaan ayat Al-Quran mengajar lebih bersikap terbuka dan bertoleransi. Pengajaran ayat Al-Quran sesuai sebagai panduan kehidupan semua manusia. Pengajaran menggunakan ayat Al-Quran membentuk suasana muhibah antara kaum. Pengajaran menggunakan ayat Al-Quran merupakan sumber ilmu yang perlu dikongsi, dipaparkan dalam bentuk peratusan dalam jadual yang disediakan. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, kajian ini berjaya menjawab persoalan kajian iaitu mengetahui pandangan pelajar tentang penggunaan ayat Al-Quran kepada pelajar bukan Islam semasa pengajaran kursus komunikasi dan penyiaran Islam. Secara keseluruhannya, 73 orang pelajar iaitu 65 pelajar Muslim dan 8 orang bukan Muslim bersetuju pengajaran kursus ini dilaksanakan dengan adanya penggunaan ayat-ayat Al-Quran. Penyelidik juga mencadangkan beberapa langkah yang boleh dipertimbangkan bagi penambahbaikan bagi penggunaan ayat Al-Quran kepada pelajar bukan Islam semasa kursus komunikasi dan penyiaran Islam. Antara langkah yang dicadangkan adalah seperti: pertama, menganjurkan seminar komunikasi dan penyiaran Islam bagi pelajar bukan Islam. Seminar ini dapat memberi pendedahan asas dan tambahan kepada pelajar bukan Islam tentang komunikasi dan penyiaran mengikut Islam. Kedua, pengajaran dan pembelajaran kursus ini dibantu dengan alat bantu mengajar berasaskan ICT bagi menarik minat dan memudahkan pemahaman pelajar khususnya pelajar bukan Islam.